Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Jun 2020 bersama saya, Syazwana Amir. Sesi persekolahan bakal bermula pada 24 Jun bagi pelajar kelas peperiksaan awam iaitu pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razif Majidin menjelaskan bahawa keputusan itu dibuat setelah mengambil kira nasihat Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Sementara itu, Muhammad Razif menjelaskan bahawa pelajar akan mengikuti beberapa prosedur operasi standard yang ditetapkan melalui buku garis panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada 4 Jun lalu. Malaysia hari ini mencatatkan 2 lagi kes COVID-19 baru di mana satu adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, manakala satu lagi adalah kes penularan tempatan. Sejak semalam, tidak ada penularan yang membabitkan rakyat Malaysia bermula 18 Mac apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Ingin dimaklumkan daripada 2 kes baru yang dilaporkan, satu kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Suka cerita dimaklumkan bahawa pada hari ini juga tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. Satu kes penularan di dalam negara yang dicatatkan adalah merupakan seorang bukan warga negara di mana kes ini dilaporkan di Kuching, Sarawak, iaitu kes saringan kepada kontak rapat kes 8303. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan sebanyak 39 kes disahkan sembuh hari ini manakala satu kematian dilaporkan. Jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 118 kes atau 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes. Polis Diraja Malaysia hari ini menarik balik semua sekatan jalan raya kecuali di kawasan Lorong Tikus bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob berkata setakat ini op benteng diteruskan bagi memastikan cubaan menceroboh masuk oleh parti ke negara ini dapat dipatahkan. Selain itu, Angkatan Tentera Malaysia akan terus membantu PDRM dalam membuat pemantauan sepanjang tempoh PKPP dilaksanakan. PDRM tidak lagi memfokuskan kepada sekatan jalan raya tapi memfokuskan kepada pematuhan SOP sama ada di premis-premis perniagaan, di tempat-tempat awam, pasar malam dan sebagainya. Jadi pematuhan untuk kawalan ataupun task force operasi pematuhan ini akan meneruskan tanggungjawab mereka ya, dan ATM akan terus bersama dengan PDRM. Pakatan Harapan dan sekutunya kini mempunyai sokongan 107 anggota parlimen dalam Dewan Rakyat, kata Anwar Ibrahim. Ketua Pembangkang mendedahkan perkara itu semasa sesi siaran langsung di Facebook, antaranya menyentuh berkaitan mesyuarat PH, warisan dan kumpulan Dr. Mahathir Mohamad di Petaling Jaya semalam. Kita berkumpul dan kita capai satu persetujuan. Apapun strategi harus bersama, pembangkang harus teguh dalam pendirian mereka. Sekarang ni 107 itu dalam kumpulan ini dan kita akan mara ke depan dalam satu pasukan untuk pastikan mandat rakyat dihormati. Mesyuarat di Ibu Pejabat PKR semalam turut dihadiri oleh pemimpin warisan Syafi'i Abdal, Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Mesyuarat itu dikatakan bagi membincangkan antara lain calon Perdana Menteri untuk merampas kembali kerajaan pusat daripada Perikatan Nasional. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Najib Razak untuk memeriksa secara fizikal aset dirampas pihak berkuasa sebagai sebahagian daripada saman pelucutan hak RM680 juta berkaitan 1MDB oleh kerajaan terhadap OPU Holdings.
Hakim Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan oleh Peguam Bela bekas Perdana Menteri Muhammad Syafiee Abdullah semasa prosiding di Mahkamah Terbuka pagi ini. Ketika ditemui selepas prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hadni Khairuddin mengesahkan keputusan itu dan menjelaskan bahawa pemeriksaan pertama melibatkan bukan barangan kemas akan dilakukan terlebih dahulu dan seterusnya barangan kemas. Aset yang dirampas oleh polis pada 2018 dan 2019 yang bernilai 680 juta ringgit didakwa mempunyai kaitan dengan salah urus dana kekayaan 1MDB. Aset yang dirampas termasuk 11,991 barang kemas, 401 jam tangan, 16 barang hiasan jam tangan, 234 pasang kacamata, 306 beg tangan dan wang tunai bernilai lebih 114 juta ringgit dalam pelbagai mata wang. Sebahagian besar barangan mewah yang disita polis dilaporkan dari pangsa puri yang dimiliki Obu Holdings selain sebuah lagi hartanah di Kuala Lumpur yang juga disita pada 1 November 2018. Pihak pendakwaan memfailkan permohonan lucut hak harta Obu Holdings mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Bagaimanapun, Najib, Rosmah dan firma barang kemas Global Royalty selaku pihak ketiga memohon untuk mendapatkan gambar serta membuat pemeriksaan fizikal terhadap harta-harta itu. Warta Kerajaan Persekutuan berhubung Perintah Kawalan Harga dan Anti Percatutan yang menentukan harga siling untuk RON 95 dan diesel akan dibatalkan. Menurut Warta bertarikh 3 Jun itu, pembatalan itu adalah berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 4 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 atau Akta 723 untuk kelulusan menteri. Ia diluluskan oleh Alexander Nantalinggi selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 10 April lalu. Sebelum ini, Kerajaan Pakatan Harapan menetapkan harga RON 95 dan diesel masing-masing tidak boleh dijual melebihi harga siling iaitu pada RM2.08 dan RM2.18. Malaysia kini telah menghubungi Kementerian Kewangan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk mendapatkan ulasan lanjut. Harga bahan api telah menurun dengan ketara sejak Februari susulan wabak COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed sebelum ini berkata, kejatuhan harga minyak $1 setiap setung menyebabkan kerajaan rugi RM300 juta. Pada ketika ini, harga pam untuk RON 95 dan diesel masing-masing adalah RM1.48 dan RM1.63. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.